بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 9, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 9, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melantik rusul-rusul dan memperlihat Allah, memperlihat oleh Allah akan zatnya, akan zat Allah. Tajuk dia melantik rusul-rusul. Jadi ra, sin, lam. Beza dengan ra, sin, waw, lam. Ra, sin, waw, lam. Rasulun, seorang rasul. Ra, sin, lam. Rusul, ra bagi depan, sin bagi depan. Rusulun, ramalah. Di rusul ni ramah. Dia rasulun, seorang. Rasulani, dua orang. Rusulun, jamak. Dia ada mufrad, tasniyah, jamak. Orang putih dia ada dua, singular, plural. Dia ada dua je. Adapun bahasa Arab dia ada tiga. Satunya mufrad, kemudian tasniyah, dua. Jamak, tiga ke atas. Jadi ra, sin, waw, lam itu mufrad. Rasulun, ra bagi atas, seorang rasul. Kalau tasniyah, dua orang. Rasulani, dua rasul. Kalau jamak, rusulun, ra bagi depan, rusulun. Dia ginilah, macam kitabun, satu kitab. Kitabani, dua kitab. Kutubun, banyak. Kutub, kutub kanah apa? Kutub, mana apa kutub? Kitab. Ada gitu. Tapi di sini ni ra, sin, lam, kemudian buah nombor 2. Mana dah kalau buah nombor 2 tu ra, sin, waw, lam. Rasul. Kalau rusul, jadi tak payahlah nombor 2 tu. Jadi nak baca payah ni. Melantikkan rusul. Jadi kalau apa dia rusul? Rasul. Ra bagi atas. Kalau ra, sin, waw, lam. Bola rasulun. Rasulullah ada. Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Ra tu bagi atas. Ini ra, sin, lam, rusul. Melantik rusul dan memperlihat Allah, jadi memperlihat oleh Allah akan zatnya, akan zat Allah. Dan berkata Mu'tazilah, berkata di sini dengan makna beriktikad. Berkata dengan makna beriktikad. Dan berkata Mu'tazilah, beriktikad oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan-golongan yang terpesong
tergelincir daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah atau Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah ni, nama Mu'tazilah bukan mereka yang bubuh nama mereka Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah lah yang meletakkan nama mereka Mu'tazilah. Bukan mereka yang menamakan puak mereka sebagai puak Mu'tazilah, bukan. Macam beginilah bandingan contoh ajaran sesat. Adakah mereka yang menamakan mereka ajaran sesat? Tak. Mereka mengatakan mereka lah ajaran sebenar. Hak kita ramai-ramai ni lah ajaran sesat. Jadi letak nama mereka tu ajaran sesat. Mana apa ni? Pihak ahli sunnah wal jamaah lah yang meletak bahawa puak ni puak ajaran sesat. Bukan puak mereka yang kamilah ajaran sesat, bukan. Sama juga Mu'tazilah. Bukan mereka kata mereka Mu'tazilah. Bukan nama mereka. Ni contoh. Golongan Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah. Mereka panggil golongan mereka adalah Ahlut Tauhid wal Adli. Nama dia. Mereka namakan puak mereka dengan Ahlut Tauhid wal Adli. Ahli Tauhid dan Ahli Adil dia panggil. Ahlut Tauhid wal Adli. Ahli Tauhid dan Ahli Adil. Yang kita panggil mereka Mu'tazilah. Golongan yang terpesong daripada jalanan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana mereka menafikan perkara jahat datang daripada qada dan qadar. Tapi mereka namakan puak mereka adalah Ahlut Tauhid wal Adli. Sebab apa wal Adli? Adil. Sebab mereka beranggapan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar. Sampai masa berlakulah perkara kufur dan maksiat yang diqada qadarkan oleh Allah, siapa yang akan dihukum di hari akhirat? Orang yang kufur, orang yang melakukan maksiat, yang mana kekufuran yang dilakukan, maksiat yang dilakukan hak Allah juga, qada qadar Allah. Maka berlakulah qada qadar Allah. Berlaku Allah hukum orang yang kufur dan maksiat yang datang dari qada dan qadar, zalim gitu Allah Ta'ala. Ini Mu'tazilah. Maka mereka kata hak adilnya perkara jahat bukan qada dan qadar, sendiri pilih, sendiri dihukum, baru adil. Mereka panggil mereka Ahlut Tauhid wal Adli. Barulah adil sungguh dia kata. Seseorang yang kufur dan maksiat dibakar dalam neraka. Kerana apa? Kerana kufur dan maksiat yang pilihan mereka sendiri, yang bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Baru tu baru adil. Ini Mu'tazilah. Jadi nama puak mereka adalah Ahlut Tauhid wal Adli. Jadi bagi mereka hak ahli sunnah wal jamaah ni berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah juga. Jadi jatuh Allah ni seperti zalim. Dah kufur dan maksiat seseorang qada Allah. Bila Allah mengqadakan pasti berlaku. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Itu hadis Nabi SAW. Barang yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku. Barang yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak berlaku. Sebab kalau barang yang dikehendaki oleh Allah tiba-tiba tidak berlaku, jadi lupa lala Allah Ta'ala ni pula. Allah kehendak, tapi sampai masa Allah tak lakukan, jadi lupa lala. Macam kita lah. Kita yang rancang, kita yang atur. Sampai masa kita tak melitah pun. Orang telefon tanya mana ni? Allah tak ingat. Tu apa betul? Lupa dan lala. Kita yang atur, kita yang susung. Pada masa kita tak mari. Kenapa? Kerana kita lupa lala. Jadi perkara yang Allah Ta'ala tentukan pasti berlaku. Perkara yang Allah Ta'ala tidak tentukan pasti tidak berlaku. Perkara jahat Allah tentukan pasti berlaku.
Apabila berlaku perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang yang Allah qadakan, sampai masa seseorang itu akan dihukum kerana perbuatan jahat yang qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim Allah gitu, nanya Allah buat seumpama tu. Allah yang qadakan kejahatan, berlaku kejahatan, Allah pergi balas neraka pula. Zalim Allah gitu. Maka Mu'tazilah berpegang Allah tidak zalim, maka Allah tidak tentukan perkara jahat. Ni akal Mu'tazilah yang terpesong. Kita ahli sunnah wal jamaah ni pula zoling ni kena faham lah. Zoling ni retoh orang pada perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan dia. Mana contoh zoling? Ni mata milik Allah. Kita tengok benda yang Allah tidak benarkan, zoling lah. Telinga milik Allah. Kita dengar benda yang Tuhan tidak benarkan, zoling lah, sebab kita retoh bukan milik kita. Lidah ni milik Allah. Kita berkata dengan perkataan yang Allah marah, zalim lah, sebab kita kata milik Allah pada perkara yang Allah marah, zalim lah. Dan sekarang ni Allah kata milik siapa? Milik dia. Dia nak jadikan seseorang tu beriman, syurga kurniaan. Allah nak tentukan seseorang tu kufur maksiat, buah neraka, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ahli sunnah. Tak ada timbul zalim. Sebab apa? Sebab Allah kata hak dia. Apa nak zalimnya pula? Hak dia belaka. Manusia ni hak dia. Allah nak retah, nak tentukan jadi baik syurga, kurniaan. Allah nak retah, nak tentukan jadi kufur dan maksiat, buah neraka, keadilan. Nanti disebut keadilan tu. Nak tolak Mu'tazilah lah. Mu'tazilah kata adil, perkara jahat bukan qada Allah. Tak, perkara jahat qada Allah adil lah, hak dia. Pandai kita kan dua tu kan kita disebut sama kan. Masuk syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Bukan itu sama yang kita disebut. Dimasukkan orang mukmin beramal soleh ke dalam syurga dengan kurniaan, fadli daripada Allah. Dimasukkan orang kafir, orang yang melakukan maksiat ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Ni dua ni kekeh semua ni. Dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Ingat baik ni, dua-dua ayat ni nak tolak Mu'tazilah belaka ni. Dua-dua ayat ni dengan kurniaan, dengan keadilan. Dua-dua ayat ni untuk tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang beriman yang beramal soleh, wajib Allah bubuh syurga. Ahli sunnah ada kurniaan, tak ada wajib atas Allahnya. Orang yang kafir maksiat dimasukkan ke dalam neraka, walaupun kafir maksiat itu qada Allah, itu keadilan Allah, hak dia. Mu'tazilah kata kalaulah sebagaimana akidah ahli sunnah, kufur dan maksiat qada Allah berlaku, kemudian Allah bubuh neraka, itu bukan adil, zalim. Itulah keadilan Allah. Ini kita ahli sunnah. Jadi masuk dalam syurga dengan kurniaan. Nak tolak Mu'tazilah, Allah Ta'ala masukkan orang mukmin beramal soleh ke dalam syurga, wajib bagi Allah. Tak ada kurniaan, limpah kurnia Allah. Allah kuasa nak memasukkan orang mukmin beramal soleh ke dalam syurga, hak dia. Sebagaimana Allah kuasa nak memasukkan orang kafir yang maksiat ke dalam syurga, hak dia. Harus Allah kuasa. Tapi apa yang Allah Ta'ala lakukan di hari akhirat, sebagaimana apa yang Allah beritahu dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah beritahu macam mana orang beriman dan beramal soleh syurga, orang kafir neraka. Jadi itu Allah buat. Orang beriman beramal soleh Allah masukkan dalam syurga, itu kehendak Allah, bukan wajib atas Allah, kurniaan Allah. Orang kafir, orang yang buat maksiat ni, Quran beritahu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah masukkan ke neraka, keadilan Allah. Tapi dari segi kekuasaan Allah, hak dia. Seorang tu beriman dan beramal soleh,
Macam mana Allah tidak masukkan ke dalam syurga? Beriman dan beramal soleh mari daripada siapa? Allah Ta'ala kan. Kita ni kok mana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Tak ada upaya pada mengerjakan ketaatan. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman dan taat seseorang hak Allah Ta'ala. Allah nak bubuh syurga, hak dia. Allah nak bubuh neraka, hak dia. Harus. Tetapi Allah bubuh ke mana orang beriman dan beramal soleh ni? Tengok Quran beritahu dia macam mana. Jadi Quran beritahu itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga, tapi dengan kurniaan Allah. Itu kehendak Allah. Itu sengaja sekalian Allah. Tak ada wajib-wajib atas Allahnya. Wajiblah Allah balas. Dia buat baik ke dalam syurga. Dia buat baik mari dah siapa? Mari dah Allah sendiri kan? Wajib Allah Ta'ala balas. Wajib Allah Ta'ala balas perkara baik yang Allah sendiri buat. Tak ada wajib-wajibnya. Tapi Allah masukkan ke dalam syurga, itu adalah kehendak Allah. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran kalamullah. Dari segi kekuasaan Allah, Allah harus boleh nak ubuh mana-mana pun boleh. Tapi kena faham dah di sini apa yang Allah akan lakukan sebagaimana apa yang Tuhan beritahu dalam Al-Quran kalamullah. Kalamullahnya memberitahu bahawa orang beriman dan beramal soleh syurga. Kalau Allah tak masuk ke dalam syurga, jadi kalamullah bohong, jadinya mustahil. Dah kalamullah kata gitu-gitu yang Allah akan lakukan. Tapi dari segi kekuasaan Allah, hak dia belaka, kok pandai dia nak buh mana pun. Sebab itulah orang beriman, beramal soleh dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan, bukan kewajipan pun. Sebaliknya orang kafir dimasukkan dalam neraka, keadilan hak dia belaka. Allah boleh nak memasukkan orang kafir, orang yang derhaka ke dalam syurga. Boleh, hak dia. Kenapa tak boleh pulaknya orang kafir Allah nak masukkan ke dalam syurga? Sebab diri kafir itu qada-qada Allah sendiri kan. Bila diri kafir itu qada-qada Allah sendiri, haruslah Allah nak masukkan ke dalam syurga. Sebab kafir itu qada-qada Allah Ta'ala sendiri. Harus Allah nak memasukkan orang kafir ke dalam syurga. Harus kira pada kekuasaan Allah. Tapi kalamullah Quran beritahu macam mana? Neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kata terang kan? Orang kafir neraka, kekal pula nerakanya. Dah Quran beritahu begitu, maka masuk neraka adalah kehendak Allah dengan keadilan Allah. Sebab apa sebut keadilan? Sebab nak tolak Mu'tazilah yang menyatakan bahawa kafir seseorang, maksiat seseorang bukan qada-qada, barulah Allah ni adil. Sebab tu mereka namakan puak mereka Ahlut Tauhid wal Adli. Nama comel tu kan. Mu'tazilah ahli sunnah yang bubuh nama. Di awal Islam Mu'tazilah ni bukan sebarang. Di kalangan ulama, sebab tu dia panggil ulama Mu'tazilah. Contohnya yang pertama-tama digelar sebagai orang yang i'tizal, orang yang tergelincir, Wasil bin Atta, murid kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ni min kibarit tabi'in, ulama tabi'in hak besar. Tabi'in ni sempat dengan sahabat lah, atau sempat dengan Nabi, sebab Hasan Al-Basri lahir pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi Hasan Basri min kibarit tabi'in, daripada ulama tabi'in yang besar. Murid dia yang paling cerdik Wasil bin Atta. Itulah orang yang i'tizal, orang yang tergelincir mula-mula sekali. Siapa Wasil bin Atta ni? Orang yang sangat zuhud, orang yang sangat cerita bak latar belakang dia.
Orang yang sangat kuat ibadah. Wasi bin Atta' ni. Tapi pegangannya tergelincir. Murid kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Ulama, bukan sebarang-sebarang. Dihalau oleh gurunya, dia boleh buat halakah ilmu di masjid yang sama, boleh cari murid yang setanding dengan murid guru dia, ramai juga. Tu cerita awal Islam tu. Dia lari daripada guru dia Hasan Al-Basri rahimahullah, dia boleh buat halakah ilmu di masjid yang sama ramai murid dengan murid guru dia. Lepas tu kita ingat pelik. Mana mungkin dia salah pegangan. Siapa dia? Ini ulama-ulama ni. Orang sekarang ni ustaz-ustaz gitu je. Bukan ulama besar pun. Jadi ustaz pun diustazkan oleh orang je. Pelik apa kalau terpesong bab pegangan. Dahulu ni ulama-ulama yang mempengaruhi khalifah. 2-3 khalifah Islam yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Mereka ada kitab, mereka ada guru. Ini Mu'tazilah asal dia. Contoh dalam sejarah Ma'bad Al-Juhani. Ulama Ahlussunnah yang masyhur, tiba-tiba akhirnya dia berpaling kepada akidah Mu'tazilah. Jadi pelik apa masa kita sekarang? Title tinggi dalam agama, tapi bila bicara bab pegangan, mana mungkin Allah mengqadakkan perkara jahat? Takkanlah Allah mengqadakkan Firaun tu kafir sampai masa Allah bunuh Firaun dan neraka? Mana keadilan Allah? Ni dalam ceramah ni. Allah mengqadakkan, mana Allah Taala tahu Firaun tu kafir, bukan Allah yang menentukan Firaun kafir. Jadi kalau Allah yang menjadikan Firaun, Allah menentukan pada azab Fir'aun kafir, maka Fir'aun kafir sampai ke mati, Allah kekalkan Fir'aun dalam neraka, jahat dalam neraka. Di manakah keadilan Allah kalau seumpama itu? Dan rakaman orang agama confident ni tu. Macam nak perbetul balik pemahaman orang Melayu kita ni. Salah tu pemahaman perkara jahat qada Allah, Allah menentu. Salah tu. Nak betul macam mana? Orang Melayu kita mudah sangat dengar ustaz-ustaz oyak dia kata. Salah tu dia kata. Nak betul macam mana? Nak betul ke mana? Bukan qada Allah perkara jahat. Mana mungkin? Mana keadilan Allah? Tapi sekarang ni bawa ustaz tadilah bukan ulama besar pun, pelik apa. Dahulu ni ulama-ulama Mu'tazilah ni bukan sebarang orang. Kemudian Mu'tazilah pula bukan mereka terpesong pada semua pegangan. Satu-satu pegangan je mereka terpesong, tapi cukup. Walaupun mereka jasa besar dalam agama, mereka alim dalam bidang-bidang yang lain, dari segi pegangan walaupun hanya satu yang terpesong, cukup dah, habis. Ada ni. Lepas tu kita macam sebut semua tu lah, kena ambil faham molek satu. Hak bab qada dan qadar tu. Tapi nak ceritanya Mu'tazilah ambil nama mana ni? Ahlussunnah yang bubuh Mu'tazilah. Mu'tazilah nama besar ni dan kita dalam kaum Marbawi. Mu'tazilah ni ada 20 fahaman yang berbeza pula. 20 fahaman yang berbeza pula. Mu'tazilah ni sendiri. Bukan satu fahaman, tidaklah. Tapi nama besarnya Mu'tazilah. Tadi saya contoh tadi, hak Mu'tazilah yang menafikan kejahat qada Allah. Dinamakan puak mereka Ahlut Tauhid wal Adli. Mengesakan Allah dan adil. Apa makna adil Allah? Allah tidak mengqadakkan perkara jahat, pilihan manusia sendiri. Allah pun balas neraka. Adil Allah sebab perkara jahat yang tak balas bukan datang dari qada Allah. Itu logik akal tu. Mu'tazilah ni itu satu alasan akal dia. Ada beberapa alasan akal dalam kitab yang saya biasa sebut. Takut nak cerita alasan akal Mu'tazilah. Takut nak cerita. Sebab apa? Takut kita termakan. Jadi saya biasa sebutnya, akal Mu'tazilah disandar atas ta'addi Tuhan. Kalau perkara jahat qada Tuhan bunuh neraka. Itu saya ambil. Sebab tu saya biasa dengar. Di kalangan orang kita tu saya biasa dengar. Oh, kalau gitu ustaz, perkara jahat qada Allah sebab masa berlaku Allah bunuh neraka, naya dah aci ya. Dia guna ayat tu.
Ni sungguh ni. Naya dak aci. Zalim lah maksudnya dah. Samalah. Oh kalau perkara jahat qada Allah berlaku, Allah balas pun neraka. Oh naya gitu kita. Dak aci ya Tuhan. Jadi perkara jahat yang dihukum kita dia yang qadakan. Oh dak aci ya gitu. Jadi naya dak aci tu sama dak dengan zalim. Sama dah. Naya dak aci. Zalim dah. Tapi dah dengar lagi ayat zalim tu. Ayat naya tak aci. Lepas tu saya akan guna biasanya alasan Mu'tazilah. Hak zalim tu je lah. Dia ada lagi beberapa alasan Mu'tazilah yang memang jadi Apa jadi? Logik dengan akal. Ayat Al-Quran, hadis Nabi mereka tolak. Sebab apa? Tak selain dengan akal. Hak rukun iman kena Nabi bersabda terang-terang tu, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi tu kan, baik jahat hak Tuhan belaka kan. Dah akal tak boleh terima hak jahat hak Tuhan. Dia pusingnya. Dan kalau kita buka dah kitab-kitab besar, bukan akal saja Mu'tazilah ni digunakan untuk menafikan perkara qada Allah, bukan didatangkan beberapa ayat Quran sebagai dalil bagi mereka, tapi salah pemahaman mereka, tapi mereka menggunakan ayat Quran juga. Sebab tu kata masa kita ni dengan kita lemah ni, Tuhan tidak qadakan kepada kita orang yang betul-betul bijak pandai bawa akidah Mu'tazilah secara terbuka, tak ada. Hak tadi tu ada yang berlaku tu ada lah. Mana secara terbuka memang makan dia lah. Kalau fardu takdir lah, maknanya ulama Mu'tazilah di awal Islam hidup masa kita ni pakai ikut dia belaka lah. Sebab kita lemah sangat. Tapi lemah kita, ujian pun tak seberat ujian orang pada masa dahulu. Dia gitulah. Tapi bila ujian tu berat, Tuhan uji kepada orang yang kuat-kuat. Bila kita ni lemah, ujian pun taklah sekuat sebagaimana ujian hak dahulu. Tapi walaupun ujian tu tak kuat mana, tapi rebah dah. Gitu je kita ni. Ya sungguh. Nanya tak aci ayat mulut. Hak menafikan pekerjaan qada Allah, ayat mulutnya nanyalah kalau gitu. Dak aci lah Tuhan kalau gitu. Perkara jahat Allah qadakan pasti berlaku. Bila berlaku Allah pergi balas pula neraka. Siang gitu tak aci gitu. Lepas tu saya biasa guna alasan Mu'tazilah, dia kata tak adil. Kalau perkara jahat qada Allah berlaku, Allah hukum buh neraka. Itu je saya ambil. Tu pun yang kadang-kadang pusing juga. Jadi hak Mu'tazilah dia ada berbagai-bagai pahaman Mu'tazilah ni. Hak ni hak Mu'tazilah yang berpegang wajib atas Allah membangkit dan melantikkan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Sebab apa wajib membangkit dan melantik Rasul? Sebab melantik membangkit Rasul ni perkara baik. Allah wajib buat perkara baik. Ahli sunnahnya macam mana? Maka yang sebenar kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah harus jua bagi Allah membangkit segala rasul-rasul. Harus Allah bangkit rasul ni semata-mata limpah kurnia Allah untuk memudahkan kita terima agama Allah. Limpah kurnia tak wajib. Allah lantik rasul ni kehendak Allah, sengaja sengeleng Allah. Tanpa Allah utuskan lantik rasul, Allah nak kehendak jadi beriman belaka, beriman belaka juga. Allah lantik rasul di Mekah 13 tahun. Berapa ratus je yang masuk Islam beriman dengan rasul. Hak ramai-ramai ribu-ribuan lagi tu tak terima Nabi SAW sebab peringkat nak bunuh Nabi. Yang tak terima Nabi tu keluarga Nabi, kawan-kawan Nabi, jiran-jiran Nabi. Hak kenal Nabi zahir dan batin, hak sebaik-baik manusia, tak terima juga. Nak ceritanya
hak Allah Ta'ala. Sebaliknya kita ni 1400 tahun lebih dah boleh terima mudah-mudah hak Allah Ta'ala. Itu je lah. Pada masa Nabi tu dengan mukjizat lagi. Mana kalau kita katalah adat kata, tak ada seorang tak beriman. Adat kata dah belah bulan lagi, nampak terang-terang di hadapan mata orang kafir. Nak kata Nabi ni belajar ilmu sihir, kena belaka dah. Nabi tak belajar ilmu sihir. Orang tak nak belaka. Kata sihir tu alasan je. Orang yang kata Nabi ni sihir pun dia tahu dah Nabi bukan sihir. Tapi dia buat alasan, lidah buat alasan gitu je. Maknanya mereka percaya itu mukjizat datang daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak kehendak mereka beriman. Tak berimanlah juga. Nabi ni bukan mukjizat selepas dilantik menjadi Nabi Rasul. Bahkan daripada kecil lagi dah masyhur di Nabi berlaku benda-benda yang mencari adah. Hak berlaku di Nabi masa budak-budak tu kan, itu bukan satu cerita yang tersembunyi. Cerita tu orang kafir Quraisy tahu belaka kan? Dan orang kafir Quraisy boleh jangka dah bahawa Muhammad ni akan menjadi manusia yang terkemuka. Sebab apa? Sebab berlaku berbanyak benda pelik di Nabi kita pada masa budak-budak. Maknanya kalau Nabi kita umur 40, isytihar sebagai rasul, mudah-mudah yang kafir Mekah boleh terima. Oh patut pun banyak berlaku benda pelik daripada budak rasul. Kian mudah je. Bukan kata mukjizat, irhas, benda pelik yang berlaku di rasul daripada budak lagi tu pun cukup dah. Kalau pakai adat kata lah. Maknanya itu semua susunan Allah. Allah nak jalankan seumpama, Allah jalankan seumpama tu. Tapi segala-gala datang daripada Allah, kehendak Allah. Harus Allah nak melantik rasul dan harus Allah tak mahu melantik rasul. Allah melantik rasul, sebahagian besar yang tidak beriman, harus sebagai Allah, hak dia. Sebahagian kecil saja beriman, hak dia. Tiba-tiba orang Madinah, orang yang negeri lain, tiba-tiba nak sambut rasul, nak terima rasul, letak sebagai ketua pula dah. Nabi kita orang Mekah, bukan orang Madinah. Dah. Orang Madinah nak lantik Nabi sebagai ketua di Madinah. Akad janjian akan mempertahankan Nabi. Orang luar suku sakat pula, mudah-mudah terima Nabi. Itu bahagian masing-masing. Qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dia Mekah Madinah ni lah. Mekah Madinah ni, Mekah orang kampung tidak terima, Madinah orang kampung luar terima. Samalah macam kata pondok besar, pondok orang kampung seorang pun tak ada ngaji dalam tu. Anak orang kampung seorang tak ada atau belajar dalam tu. Tapi orang mari mana ni? Hak luar-luar mari peramal. Gitu je lah. Tak pelik tu. Tu kan ni. Sepatutnya dah pondok tu besar, tu tuan alim, orang kampung lah pakai atau belakang pergi ngaji pondok. Senang, boleh ulang alik tak payah duduk pondok. Jadi makan pun di rumah. Seorang tak ada. Dah orang ramai dalam tu. Orang luar, bukan orang dalam, bukan orang kampung tu. Tak gitulah. Orang Mekah tak terima, orang Madinah boleh terima. Pelik apa? Sama juga orang kuliah, gitulah juga. Kuliah walaupun bunyi gepa macam mana pun, orang dekat tak mampu, orang jauh no. Tu bahagian masing-masing. Gitu je. Bahagian masing-masing. Dalam surah Al-An'am ayat 125, ayat ni biasa saya suruh ingatlah ayat ni. Surah Al-An'am ayat ke-125. Ingat mulai ayat tu. Ayat tu dalil baik, jahat, qada. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, tu hadis sahih Muslim, hadis. Baik, jahat, qada. Ayat Quran surah Al-An'am ayat ke-125. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam." Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa
nescaya Allah Ta'ala akan melapangkan, membukakan dadanya, hatinya untuk peluk agama Islam. Buka, terima mudah-mudah macam orang Madinah. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesak oleh Allah Ta'ala. Sesiapa? Siapa yang menyesakkan? Allah lah. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahu menyesak oleh Allah akan sesiapa, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, nescaya menjadi Allah Ta'ala akan dadanya, akan hatinya sempit, tak nampak kebenaran. Walaupun Nabi itu depan-depan mata, tak nampak. Jadi tak pelik lah. Orang Mekah tak mau terima, orang Madinah terima. Buka pondok, orang kampung tak belajar, orang luar belajar. Kuliah agama, orang kampung tak duli mana, orang luar hok mari nak belajar. Tak pelik benda gitu. Yang kita boleh belajar ni, kita wajib bersyukur pilihan Allah. Bukan hak kita pun hakikinya. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Tu je. Tapi tak pelik ada. Kadang-kadang hak ada di masjid pun ada di masjid. Hak ada di masjid, orang berkenaan masjid, orang mengajar, dia isap rokok je belakang tu, bersembang. Dia tak duli kuliah. Dia orang berkenaan dah. Bersembang belakang. Isap rokok pula belakang. Lepas tu kondeng pula orang ngajar. Orang ngajar gini. Pandai dia pula. Tu biasa je nak. Mana dia orang dalam kau tambuh. Macam Abu Talib itu tak kenal Nabi. Dia pertahankan Nabi dengan nyawa dia. Dia tahu Nabi sebenar, dia kenal Nabi SAW. Dia bela Nabi. Dia sayang Nabi lebih daripada anak dia sendiri lagi. Siapa kedekat nak mati pun Nabi duduk pujuk. Tambuh. Tambuh pas sudah. Itu cerita Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang yang sayang ke dia, duk bela dia, duk tahan ke dia, tambuh. Pakai mati, tambuh pula dia seorang aja. Bini beriman, anak beriman, dia seorang je tambuh. Pelik apa? Ayah okey je. Ayah seorang je dekat kepala sungguh. Pelik apa? Abu Talib dia seorang je. Bini beriman, Fatimah binti Asad. Anak beriman, dia tambuh beriman. Gitulah pelik apa? Bagi yang masing-masing. Mana kalau kata Abu Talib juga tak ada alasan nak tolak Nabi SAW. Tak ada alasan. Siapa yang cerita kepada ni Abu Talib? Hak kata Nabi ni akan jadi rasul, kena Walid takut nanti kan Gisham tu lah, takut orang kenal Nabi akan buat khianat ke Nabi. Abu Talib tahu dah cerita dia nya. Tahu dah cerita Nabi SAW ni. Hak kisah pergi Syam tu. Nama apa? Hak dia punya apa? Rahib tu lah nama apa? Hak rahib masa pergi ke Syam tu. Maknanya kenapa lagi tak mau terima? Bahagian masing-masing. Jadi Allah latih Rasul ni tidak wajib bagi Allah. Kehendak Allah, limpah kurnia Allah. Sebab pada hakikinya perbuatan tidak ada, melainkan hanya perbuatan Allah. Tidak ada hak tauhid pada perbuatan ni, tidak ada. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada perbuatan. Itu dipanggil keesaan pada perbuatan. Ini keesaan pada perbuatan ni. Keesaan pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam, annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun li annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Apa makna keesaan pada perbuatan? Makna keesaan pada perbuatan ialah bahawasanya tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan, tidak ada.
Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk mana Allah jadikan? Perbuatan Nabi-Nabi, perbuatan Allah. Perbuatan malaikat, perbuatan Allah. Bukan perbuatan Nabi, bukan perbuatan malaikat, perbuatan Allah belaka. Hak Allah Ta'ala belaka. Semua yang berlaku tu hanya zahir sahaja, macam lakonan sahaja. Hakikinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-gala. Jadi lantik Rasul ni kehendak Allah. Allah yang perbuatkan atas limpah kurnia Allah. Tak ada wajib-wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus pada akal. Tapi Allah melantik itu adalah kehendak Allah pada azal. Hak mana yang beriman tak ramai di Mekah tu kehendak Allah. Hak ramai-ramai kafir tu kehendak Allah. Bukan tak terima saja, nak berperang pula dengan Nabi hak berada di Madinah. Tak payah dah, biarlah. Nabi hijrah dah. Tutup bukulah nabinya. Nabi sebaik-baik manusia. Nabi sebaik manusia, tak ada nak cerita. Nabi ni amanah, tak pernah melakukan perkara daripada budak, bukan selepas jadi Rasul. Kita ni kadang-kadang kemudian baru jadi baiknya. Budak-budak nakal. Nakal lah ke anak orang tu, ke anak orang ni, curi buah tu, curi buah ni. Masa budak-budak macam-macam perangai. Dah ada Nabi tak ada? Tak ada. Nabi tak ada. Nabi ni amanah, berjuru daripada budak lagi. Bukan selepas jadi Rasul saja. Mana tak boleh nak cari apa keburukan Nabi. Nabi ni pula lahir daripada mak ayah mana? Abdullah sebaik-baik lelaki pada masa tu. Aminah sebaik-baik perempuan pada masa tu. Masyhur sekelamin sebaik-baik manusia. Bukan kata Abdullah ayah Nabi tu tak berapa nak comel tu. Dah. Pada masa tu orang Mekah ni lelaki paling baik Abdullah, perempuan paling baik Aminah. Yelah kadang-kadang kan orang ni nak cari kesalahan seseorang tak jumpa, dia bakit keturunan. Ya, nak cari kesalahan seseorang tak jumpa, dia bakit keturunan lah. Ayah dia siapa dulu? Mak dia siapa dulu? Ni ayah Nabi, tok Nabi siapa kata orang-orang terkemuka belaka. Orang-orang yang terkemuka belaka. Orang duduk depan belaka, orang baik belaka. Bukan setakat mak ayah Nabi SAW. Sebab tu kata, kalau kita adat kata gak, tak ada seorang yang tidak beriman. Tiba-tiba orang kemudian kita boleh beriman. Itu qada qadar, bahagian masing-masing. Jadi latih Rasul harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah kurnia. Mu'tazilah dah wajib Allah Ta'ala latih Rasul. Sebab apa? Itu perkara baik, Allah wajib buat baik. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah pula dah. Ini Mu'tazilah. Dia jauh lari daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Hak tu hak melantik rasul-rasul. Dan berkata Mu'tazilah tidak memperlihat Allah akan zatnya dalam akhirah. Maka sebenar kita i'tikad harus Allah memperlihatkan zatnya yang maha tinggi bagi orang yang mukminun di dalam akhirah dengan tiada kaifiyah. Ini berkaitan dengan melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirah di dalam syurga. Itulah nikmat syurga yang paling besar sekali. Dinyatakan di Musyaf 70 tu. Musyaf 70 berakhir kitab Pati Paridah, cerita bab syurga. Jadi sebesar-besar nikmat syurga adalah memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah menafikan tak boleh tengok zat Allah. Ahli sunnah kita boleh tengok zat Allah dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.